Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha semua tolong kanan. Terusnya semua guru kanan, semua ketua panitia, barisan guru kaunseling sekolah masa, guru-guru serta anak-anak murid yang disayangi sekalian, terlupa kepada ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat Ketua memberikan ucapan untuk khusus kepada pelajar tingkatan 5 yang akan menghadapi SPM pada tahun hadapan dalam bulan Februari. Sebelum kita menutup tirai sesi persekolahan 2020, Ustaz ingin memberikan beberapa pesanan dan amanat. Semoga ianya memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah yang dicintai. Kepada anak-anak khusus calon SPM 2020, Ustaz harap anak-anak tidak akan merasai lemah, tidak merasai gundah gulana, tidak merasai stres kerana peperiksaan anda terpaksa ditangguh sebanyak 2 kali. Kita harap semoga anak-anak akan terus berkobar-kobar, bersemangat untuk menghadapi peperiksaan yang amat penting pada bulan Februari ini dalam tahun hadapan 2021. Kita harap semoga persiapan yang rapi, termasuklah semua PDPR yang semua guru sudah laksanakan. Saya harap semua input yang anak-anak murid dapat daripada semua guru dapatlah dikongsi, dapatlah dimanfaat oleh semua calon SPM 2020. Jadi kita kembali, kita membuat sedikit muhasabah kembali, kita membuat refleksi kembali bagaimanakah formula kejayaan bagi seorang murid. Apakah formulanya? Kita tengok singkap kepada rujukan kita yang paling utama, iaitu Al-Quranul Karim. Kita buka surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat ke-11. Kita dapati Allah Ta'ala dalam menyebut beberapa ciri-ciri manusia yang cemerlang, manusia yang berjaya, manusia yang beruntung, yang akan dihadiahkan Jannatul Firdaus. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
Allah menyebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga ayat ke-11 yang bermaksud qad aflahal mu'minun, pastilah berjaya, pastilah sukses, pastilah mencapai kejayaan bagi orang-orang yang beriman. Syarat yang pertama apa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Syarat yang pertama mestilah khusyuk dalam sembahyang. Jadi kita kena ingat, untuk berjaya, untuk menjadi pelajar yang cemerlang, sembahyang merupakan agenda yang paling dominan, agenda yang paling utama yang tidak boleh dipandang sepi. Oleh itu sembahyang mestilah kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Sembahyang mestilah ditunaikan dalam keadaan kita benar-benar ingat kepada Allah Rabbul Jalil. Syarat yang kedua, Allah menyebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang berjaya, mereka yang akan memasuki surga Firdaus, mereka yang menjaga perkataan dan perbuatan yang lagha. Mereka tidak pernah bercakap benda-benda yang lagha, dan mereka tidak pernah membuat perbuatan yang lagha, yang sia-sia, yang tidak memberi faedah. Syarat yang ketiga, Allah menyebut walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi kita kena ingat, apabila rezeki kita Tuhan beri, apabila kita mendapat gaji kita, besok kita kena keluarkan zakat. Jangan kita rasa kedekut, jangan kita rasa kikir, kerana rezeki itu bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta supaya kita kena sumbangkan zakat itu, kerana zakat benda yang wajib. Kita kena keluarkan zakat kita. Kalau kata sekiranya kita menyimpan dalam bank RM1,000 selama setahun, maka kita kena keluarkan zakat RM25. Bukan banyak pun, RM25 saja daripada RM1,000. Kita kena ingat, perintah zakat benda yang wajib, tidak boleh kita buat benda yang acuh tidak acuh. Seterusnya, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang berjaya juga kata Tuhan, mereka yang menjaga alat kelaminnya, mereka menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap isteri mereka, terhadap suami mereka. Itu saja yang dibolehkan dalam syarak. Apabila kita berkahwin besok, apabila perkahwinan yang sah, barulah kita boleh menggunakan kemaluan di jalan yang halal, di jalan yang Allah Ta'ala redai. Kalau tidak boleh. Kena ingat, Allah Ta'ala menyebut wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kerana zina itu adalah perbuatan yang amat jijik dan jalan-jalan yang amat sesat. Seterusnya, Tuhan menyebut formula faktor untuk memastikan kita berjaya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang memelihara amanah dan mereka yang menepati janji. Mereka tidak pernah khianat amanah yang diberi, dan mereka tidak pernah mungkir janji. Seterusnya Tuhan sebut lagi, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga semua waktu sembahyangnya, jaga sembahyang subuh, jaga sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya secara berjemaah bagi lelaki. Lelaki tidak boleh sembahyang di rumah, kena sembahyang di tempat yang diazankan. Oleh itu sembahyang kena tunai di masjid, tidak boleh sembahyang di rumah, kecuali sembahyang sunat dituntut sembahyang di rumah. Sembahyang duha buatlah di rumah, sembahyang witir buatlah di rumah, sembahyang tahajud buat kat rumah. Tapi sembahyang fardu kena tunaikan sembahyang dekat surau, di musalla ataupun di masjid. Jadi apabila kita dapat lakukan 6 perkara tadi, pertama sekali sembahyang yang khusyuk, yang kedua
menjauhi perkataan dan perbuatan yang lagha. Yang ketiga, kita kena keluarkan zakat. Yang keempat, kita kena sentiasa jaga alat kelamin kita, kemaluan kita, jangan berzina. Yang kelima, tunaikan amanah dan tepati janji. Dan yang keenam, jaga semua waktu sembahyang dengan sempurna secara tamam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hadiahkan, kata Tuhan, mereka semua itu akan memasuki Jannatul Firdaus dan mereka akan kekal sampai bila-bila. Anak-anak yang saya sayangi, saya harap semoga anak-anak sepanjang cuti ini jangan sekali-kali kamu melakukan dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar itu iaitu mereka yang meninggalkan solat. Dosa besar sungguh. Solatlah setiap hari 5 waktu secara sempurna. Jangan sembahyang di akhir waktu, jangan sembahyang di hujung waktu, sembahyanglah di awal-awal waktu. Kalau yang baik sekali, azan saja terus sembahyang. Itu yang terbaik, bukan sembahyang katakan zuhur 1.10 masuk waktu, bukan sembahyang pada pukul 3.30, bukan sembahyang pada pukul 4 petang, tapi sembahyang awal waktu 1.10 ataupun 1.12 kita sudah pun siap berwuduk. Sembahyanglah awal waktu, kena sembahyang yang paling aula, paling afdal, sembahyang di awal waktu. Anak-anak yang saya sayangi, saya harap semoga anak-anak semua dapat melaksanakan sebaik mungkin. Seterusnya, kita ambil formula yang diberi oleh Dr. Syukri Abdullah. Kata Dr. Syukri, syarat untuk mendapat pelajar yang cemerlang iaitu formula dia 1, 2 dan 3. Apa itu 1? SA, sedia awal. Kita kena ingat, kalau ingin berjaya dalam peperiksaan SPM dan juga semua peperiksaan, kena buat persediaan yang awal, well prepared. Kena prepare daripada sangat-sangat awal. Tidak boleh tangguh, tidak boleh buat persiapan di hujung-hujung peperiksaan. Dekat-dekat nak exam baru nak baca, baru nak belajar, itu sudah terlewat. Tidak ada jalan pintas bagi pelajar yang cemerlang. Kita perlukan masa yang panjang. Kita kena ingat, kita kena pastikan anak semua belajar dalam tempoh masa yang panjang. Oleh itu, sedia awal, SA. Yang kedua, A, aktif dalam kelas. Semasa guru mengajar, kita kena aktif. Kita kena tanya cikgu, kita kena sentiasa berinteraksi dengan guru. Jangan hanya duduk, jangan hanya kita duduk dalam keadaan diam, tidak aktif tetapi pasif. Seterusnya T, tumpuan 100% kepada guru yang mengajar. Oleh itu, eye contact dengan guru sangat penting. Apa yang guru sampaikan, tak kisahlah dalam bentuk maya, dalam bentuk yang kita panggil sebagai pembelajaran home based learning, kita kena belajar dalam bentuk yang terbaik, memberikan fokus kepada guru yang sedang mengajar. Kemudian U, selepas kita mendapat ilmu daripada guru, selepas kita mendapat input, kena buat ulang kaji, kena buat revision, kena ulang balik apa yang guru sampaikan. Jangan kita terlena sampai kita tidak membuat ulang kaji. Seterusnya 2, DUA 2. D yang pertama, kena banyakkan doa. Kita kena ingat, kalau ingin berjaya dalam peperiksaan, kena sentiasa doa kepada Allah Ta'ala. Maksud doa itu, kita kena jaga solat, kena tunaikan sembahyang. Jangan doa saja tapi tak belajar, tidak boleh. Kena doa. Di samping berdoa, kita kena tingkatkan U, iaitu usaha. Doa dan usaha mestilah seiring. Tidak boleh hanya doa, tidak ada usaha, ataupun usaha saja, tidak berdoa pun tidak boleh. Dan seterusnya yang 3 iaitu A, jagalah akal. Akal ni jangan dirosakkan, janganlah dikotori akal kita dengan benda-benda yang tidak elok. Jangan buka YouTube porno, gambar-gambar lucah, gambar-gambar seks. Jangan sekali-kali kita izinkan mata kita melihat benda-benda yang Allah Ta'ala murkai. Ingat, setiap kejahatan, setiap kemungkaran, setiap mata kita memandang benda-benda yang jahat akan menumpulkan hati kita. Hati kita akan tumpul, hati kita tidak akan terang.
kerana kita melihat benda-benda maksiat. Saya teringat Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i, dia semasa dia belajar di rumah tok guru dia, Waqi'i. Satu hari tok guru dia kata, "Wahai Syafi'i, sila baca ayat yang kamu hafal pada kemarin." Tiba-tiba pada pagi itu Imam Syafi'i tidak lancar bacaannya, tersangkut-sangkut lidahnya tidak fasih membaca Al-Quran dengan sempurna. Kata tok guru dia, "Wahai Syafi'i, aku tahu pagi ini kamu ada buat dosa, kamu ada buat maksiat. Betul ke tak betul, wahai Syafi'i?" Kata Imam Syafi'i, "Wahai guruku, memang benar. Memang benar," kata tok guru pagi tadi. "Memang benar. Pagi tadi semasa dalam perjalanan saya ke rumah tok guru, saya ternampak betis seorang perempuan. Karena masa saya sedang berjalan-jalan, tiba-tiba angin bertiup kencang, maka jubah yang dipakai oleh seorang perempuan tadi tersingkap, maka ternampak betisnya. Maka oleh itulah menyebabkan hafazan saya pada pagi ini tidak lancar. Oleh itu kita ambil pengajaran. Semoga anak-anak ambil pengajaran. Itu baru tengok bahagian betis sudah pun menyebabkan lancar lidahnya tidak dapat membaca dengan lancar. Sudah pun menyebabkan bacaannya tersangkut-sangkut hatinya. Kata guru dia, wahai muridku yang kusayangi, wahai Syafi'i, kamu pun ingat, ilmu itu datang daripada nurullah. Ilmu itu datang daripada cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang bermaksiat kepadanya. Jadi hati kita akan terhijab dengan ilmu kerana kita melihat benda-benda maksiat. Anak-anak yang saya sayangi, seterusnya, tiga. Apakah tiga? Hubungan empat kali. Hubungan dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Rabbul Jalil. Kena ingat, jangan kita merosakkan hubungan yang cantik di antara kita hamba dengan Tuhan. Kita kena pastikan hubungan kita dengan Tuhan sentiasa dalam keadaan harmonis, sentiasa dalam keadaan cantik, hubungan yang paling cantik. Yang kedua, kena jaga hubungan dengan I, iaitu ibu bapa. Kita kena ingat, dengan ibu ayah kena hormati, kena sayangi, kena kasihi, kena jaga, kena tatang hatinya. Jangan digurisi hati ibu ayah kita. Kata Tuhan Al-Quran, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan kata kepada mak ayah kamu, kata walaupun kata pun tak boleh, pun tak boleh. Kita kena jaga mulut kita. Jangan bila mak kita rasa kecil hati dengan kita, itu tanda kita menjadi anak-anak durhaka. Jadi kita ingin mendapat kejayaan dalam ilmu, dapat kejayaan dalam peperiksaan, kena tatang hati ibu ayah kita. Kena sentiasa mendapat keridhaan ibu ayah. Kenapa? Redha Tuhan, redha Allah Ta'ala terletak kepada redha ibu dan ayah. Kalau ibu ayah redha kepada kita, maka Tuhan juga akan redha kepada kita. Tapi kalau ibu ayah tidak redha kepada kita, Tuhan pun tidak akan redha kepada kita. Seterusnya, G, jaga hubungan dengan guru kita. Kita kena ingat, kata Nabi, muliakan guru kamu, muliakan guru kamu, muliakan guru kamu. Nabi suruh jaga hormat, jaga adab dengan guru. Jangan biadab, jangan kurang ajar dengan guru. Karena kita ingin mendapat ilmu guru. Mana mungkin kalau kita biadab dengan guru itu, mana mungkin ilmu yang kita akan dapat. Maka terhijab hati kita kerana kita biadab dengan guru. Kena ingat, kena hormati guru-guru kita. Seterusnya, ashabi. Kena sentiasa jaga hubungan dengan sahabat-sahabat, jaga hubungan dengan kawan-kawan, supaya kita dapat pastikan hubungan kita itu sangat cantik, hubungan kita dengan kawan-kawan. Jangan mengumpat kawan kita, jangan kecilkan hati kawan kita. Jaga hubungan kita dengan kawan-kawan supaya kita dapat pastikan hidup kita itu dalam keadaan semuanya cantik. Hubungan dengan Allah Ta'ala cantik, hubungan dengan ibu ayah cantik, hubungan dengan guru cantik, hubungan dengan sahabat-sahabat juga cantik. Barulah kita akan mendapat doa daripada ashabi. Kawan-kawan kita juga memperanan untuk berdoakan kepada kita. Itu anak-anak sekalian, seharap
Seterusnya kita ambil fatwa yang diberi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kamu tidak akan berjaya dalam proses pembelajaran selagi kamu tidak ada 6 perkara. Yang pertama sekali kata Imam Syafi'i, zakain. Apa itu zakain? Zakain iaitu kamu mestilah mendoakan kamu menjadi manusia-manusia yang cerdik, manusia-manusia yang al-fatanah, manusia-manusia yang bijaksana dan bijaksini. Kena ingat, Imam Syafi'i manusia yang hebat kerana umur 7 tahun sudah pun menjadi al-hafiz. Kita 7 tahun baru baca Iqra, tapi Imam Syafi'i 7 tahun sudah pun menjadi al-hafiz, sudah pun boleh menghafal Al-Quran. Pada usia 12 tahun sudah pun dapat menghafal kitab-kitab yang besar seperti kitab Muwatta', kitab karangan Imam Malik yang hebat. Bayangkan, dalam usia yang belasan tahun sudah pun dilantik menjadi seorang mufti, sudah boleh mengeluarkan fatwa dalam usia yang masih muda. Kita harap semoga fatwa ini jangan anak-anak kesampingkan. Pertama sekali, zakain, jadilah manusia yang cerdik. Yang kedua, wahirsin, jadilah manusia yang tamak, manusia yang haluba, manusia yang tidak cukup untuk pembelajaran. Belajar pada waktu pagi, belajar pada waktu tengah hari, belajar pada waktu petang, belajar pada waktu malam, tengah malam pun tidak lagi kita rasa jemu. Belajar tidak rasa jemu. Kerana apa? Kerana tamak kepada ilmu itu adalah satu benda yang dituntut dalam Islam. Itu kita ambil fatwa dia, iaitu wahirsin, mestilah kita ada perasaan tamak dan haluba kepada ilmu. Yang ketiga, wajtihadin, kita mestilah berjihad dan juga belajar itu dalam keadaan bersungguh-sungguh, belajar dengan penuh kesungguhan, tidak boleh belajar sambil lewa. Kita kena belajar dengan sungguh-sungguh, barulah kita mendapat kejayaan. Kemudian, watuli zaman, belajarlah kamu dalam tempoh masa yang panjang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan shortcut, tapi belajar itu dalam tempoh masa yang panjang. Seterusnya, wabulghatin, dalam pembelajaran kita mestilah ada aset, mestilah kita ada cukup kewangan, cukup modal untuk pembelajaran. Seterusnya, wa irsyadu ustadin, kita mendapat guru-guru yang irsyad, guru-guru yang mursyid dan mursyidah. InsyaAllah bila kita mendapat guru-guru yang ikhlas dalam pengajarannya, guru-guru yang tidak ada kepentingan duniawi, semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala dalam pengajarannya, maka itulah dia tanda kita mendapat kejayaan, kerana kita mendapat guru-guru yang mursyid, guru-guru yang mursyidah. Seterusnya anak-anak, kita harapkan semoga anak-anak teruslah belajar bersungguh-sungguh. Janganlah buang masa, janganlah bazirkan masa sepanjang cuti ini. Kita ada lebih kurang dalam sebulan lagi sebelum buka sekolah. Sekolah akan berbuka pada 20 Januari. Saya harap semoga anak-anak semua dapat belajar bersungguh-sungguh dan teruskan pembelajaran yang rapi, yang sistematis, yang tersusun. Semoga anak-anak berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Kepada guru-guru yang saya sayangi sekalian, semoga saya doakan semoga guru-guru semua selamatlah dalam perjalanan balik ke kampung masing-masing. Semoga Allah Ta'ala merahmati pergi dan balik, dan insyaAllah Allah Ta'ala merahmatilah seluruh warga sekolah yang kita sayangi ini. Dan juga saya harapkan semoga guru-guru janganlah lupa teruskanlah kalau sekiranya ada masa, terutama guru-guru yang tidak balik kampung, yang masih berada di Pulau Pinang ini, kalau boleh buatlah terus kelas-kelas tambahan kepada kelas tingkatan 5 khususnya yang tidak lama, hanya tinggal lagi sebulan untuk menghadapi peperiksaan. Kita harap semoga dalam masa sebulan atau 22 bulan ini, kita harap semoga guru dapat buat yang terbaik untuk anak-anak calon SPM. Kita harap juga semoga guru-guru juga jangan lupa sentiasalah doa, sentiasalah sembahyang hajat untuk anak-anak murid kita. Saya harap semoga janganlah kita rasa lemah. Marilah kita mantapkan hubungan di antara guru dengan murid. Sentiasalah bertanya khabar kepada murid kita. Semoga anak-anak akan berjaya dalam pembelajaran
dalam SPM 2020 ini. Kepada ibu bapa yang saya sayangi juga, saya harapkan semoga ibu ayah dapat terus berdoa kepada Allah Ta'ala selalu supaya anak-anak kita berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Itu saya harap semoga ibu ayah janganlah lupa sembahyanglah hajat setiap malam kalau boleh kita tunaikan sembahyang hajat 12 rakaat. Itu yang paling afdal. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mempunyai hajat-hajat yang besar, tunaikanlah sembahyang hajat 12 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar, dan dengan mendirikan sembahyang. Begitu, kita harap semoga ibu ayah yang saya sayangi, marilah kita buat yang terbaik untuk anak-anak kita. Pertama sekali, semasa peperiksaan nanti, saya harap kita akan jemput ibu ayah semasa minggu periksa SPM nanti. Kita akan jemput ibu ayah datang ke sekolah. Ustaz akan jadi imam solat hajat 12 rakaat, pimpin setiap hari peperiksaan SPM sehinggalah tamat peperiksaan selama sebulan. InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala semoga anak-anak kita semua berjaya dengan cemerlang, dan insyaAllah kita yakin kalau dengan kesungguhan daripada anak-anak sendiri bersungguh-sungguh, guru-guru pun bersungguh-sungguh, ibu bapa pun bersungguh-sungguh, insyaAllah kita yakin Allah Ta'ala akan mendengar segala permintaan kita. Udu'uni astajib lakum, udu'uni astajib lakum, udu'uni astajib lakum. Kata Tuhan, mintalah kepada aku, kata Tuhan, minta dekat aku, insyaAllah akan aku perkenankan segala doa kamu, segala hajat kamu, segala permohonan kamu, insyaAllah. Akhirnya Ustaz minta ampun dan minta maaf dan segala kesalahan Ustaz selama ini, dan insyaAllah kalau sekiranya umur panjang kita akan bertemu lagi pada tahun hadapan. Dan saya harap semoga anak-anak semua akan terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sekian, astaghfirullahaladzim li walakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.